Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan memberitahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahawa respons tentera Israel di Gaza sudah melampaui batas. Meski pihak Israel mungkin enggan mendengarnya, Dr. Balakrishnan menekankan Singapura harus terus mendampingi Israel dan negara-negara lain Timur Tengah dan menghulurkan bantuan mana yang boleh. Dr. Balakrishnan berada di Israel untuk bertemu dengan para pemimpin negara itu setelah mengunjungi tebing barat dan menyaksikan penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dr. Balakrishnan berkata dalam pertemuan beliau dengan para pemimpin Israel ada percanggahan pandangan yang jelas walaupun kedua-dua pihak bersetuju bahawa serangan Hamas pada 7 Oktober lalu secara terang-terangan merupakan satu tindakan pengganasan. Where we have a difference with Israel particularly, and that's why the discussions today have been, I would say, candid, frank, sometimes even brutal if need be. Where we have a difference is we believe that the Israeli military response has now gone too far. And I've communicated that both to the Prime Minister and to the Foreign Minister and to the other Israelis whom we have met. Pun begitu, Dr. Balakrishnan menarik perhatian bahawa pihak Israel enggan mendengarnya ekoran trauma dan kesan mendalam peristiwa 7 Oktober kepada mereka. There are some messages that they are not ready to listen to and they will not accept. Nevertheless, because our relationship with Israel has been long enough and I would say close enough that I told the Prime Minister we have to be honest. And we need to tell our Israeli friends when we have a divergence. And to be fair, I mean, they hear us out, but it will not change their plans. I still hope that there will be an immediate humanitarian ceasefire. I hope the hostages will be released, but I don't know how close or when that will occur. Dr. Balakrishnan juga memberitahu Encik Netanyahu bahawa Singapura amat prihatin tentang kesan hebat terhadap orang awam jika Rafah diserang. Rafah adalah satu-satunya tempat selamat terakhir di Gaza untuk lebih sejuta penduduk Palestin yang sudah kehilangan tempat tinggal. Israel merancang menyerang Rafah kerana percaya anggota Hamas sedang berkubu di situ. He is accountable to his people. And he will also be accountable for the consequences. So, I mean, we must have a realistic appreciation for what we can do. We've stated our position. We have done what we can on humanitarian assistance. We stand ready to do more. Pada akhirnya, kata Dr. Balakrishnan, rakyat Singapura perlu faham peri pentingnya menjalinkan hubungan diplomatik dengan semua pihak. Singapura tidak boleh sekadar berdiam diri. Singapura perlu menyampaikan pendirian kami dengan tepat. Perbincangan sebegini, kata Dr. Balakrishnan, mesti diteruskan sama ada semasa aman mahupun semasa perang. Selepas kunjungan ke Israel, rombongan Dr. Balakrishnan akan ke negara-negara Teluk pula bagi membincangkan kesan konflik Israel-Hamas ke atas rantau itu. Badan Kemanusiaan Humanity Matters sedang menunggu waktu sehingga esok untuk mula menghantar bekalan bantuan buat orang awam di carikan Gaza. Ini merupakan penghantaran bantuan kedua Humanity Matters kepada penduduk Gaza. Jumlah bantuan kemanusiaan kali ini merangkumi bekalan perubatan dan makanan yang bernilai $100,000. Pihak Humanity Matters dan rakan kerja dari Pertubuhan Amal Jordan Hashmite JHCO sibuk membungkus bekalan bantuan sejak semalam. Setiap kotak ini diisikan dengan ubat-ubatan dan makanan termasuk minyak masak, gula dan beras. Badan itu berharap untuk membantu sekitar 2,000 orang awam di Gaza dan menjangkakan bahawa pengagihan itu akan bertahan selama 2 minggu. Setakat ini, pihak Humanity Matters belum mendapat kepastian bila bantuan mereka boleh memasuki carikan Gaza. Barang makanan tersebut akan berlepas dari aman esok buat penduduk di utara dan juga selatan Gaza menerusi laluan darat dan perjalanan dan proses penghantaran dijangka akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Bergantung kepada proses security di 4 pusat pemeriksaan.
Sebelum ini, Humanity Matters ke Mesir untuk menyumbang 9.4 tan bekalan bantuan yang dihantar melalui Rafah pada November 2023. Namun Encik Hassan mengatakan bahawa laluan tersebut sudah terlalu sesak dengan lebih 1,000 trak dan kenderaan sedang menunggu giliran memasuki carikan Gaza. Lantaran itu, mereka perlu memikirkan cara dan jalan lain kali ini. Kami telah mendapat informasi bahawa laluan di utara Gaza iaitu laluan Erez atau Bait Hanun mungkin dibuka. Jadi kami di pihak Humanity Matters telah membuat keputusan dan juga rancangan untuk menggunakan jalur tersebut dengan harapan agar bantuan Singapura dapat memasuki Gaza lebih awal dan juga lebih berkesan. Bantuan kali ini dianggarkan bernilai $100,000. Ia membentuk sepertiga daripada dana sebanyak $300,000 yang dikumpulkan Humanity Matters semasa kempen kutipan dana yang dilancarkan pada 8 Mac lalu. Buat jangka masa panjang, diharapkan dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membangunkan rangkaian pengagihan air bersih di Gaza. Singapura ingin bekerjasama lebih rapat dengan China dalam bidang ekonomi digital. Menteri Kanan Teo Chee Hean menyuarakan demikian semasa lawatannya ke wilayah Zhejiang iaitu pusat ekonomi utama di pantai timur China. Encik Teo berkata kalau beliau kagum dengan model pembangunan Zhejiang serta kerancakan perusahaan-perusahaan swasta di wilayah itu dan beliau berharap mereka boleh bekerja lebih rapat dengan syarikat-syarikat Singapura. Perdagangan antara Singapura dengan Zhejiang berkembang 10.7% tahun lalu walaupun di tengah-tengah cabaran ekonomi sejagat.